Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time untuk pagi ini. Okey, jadi seperti biasa dalam segmen Coffee Time ini kita akan discuss yang pertamanya bagaimanakah dengan performance 3 indeks utama US. Seterusnya kita akan melihat apakah news ataupun headlines yang menggerakkan pasaran untuk malam tadi. Dan finally kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 5 aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. Dan sedikit teaser, pasaran cryptocurrency sangat-sangat teruk pada masa ini. Alright, so jangan ke mana-mana, stay tune. Okay, saya nak maklumkan bahawa saya akan mengadakan live private webinar iaitu kita akan menganalisa secara fundamental dan secara teknikal beberapa saham pilihan untuk tahun 2023 ini, dan seterusnya juga kita akan melihat bagaimanakah outlook untuk pasaran equity pada tahun 2023 ini. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk menyertai webinar private ini secara percuma, kawan-kawan boleh menghubungi saya melalui link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini. Okey, yang pertama sekali malam tadi Dow Jones menurun 1.7% kepada 32,604. Nasdaq menurun 2.3% kepada 10,313. S&P 500 juga turun 1.85% kepada 3,757. Jadi basically ketiga-tiga indeks utama US mencatatkan penurunan pada malam tadi. Jadi seterusnya apakah news ataupun headlines yang menggerakkan pasaran untuk malam tadi? So basically terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan market menjadi bearish. Yang pertamanya disebabkan dengan midterm election di US yang pada masa ini dilihat agak neck to neck, agak sengit di antara Republican dan juga Demokrat, yang mana sebelum ini daripada poll ataupun tinjauan awal yang dilakukan dilihat Republican boleh menguasai dengan mudah Kongres, tetapi nampak gayanya dengan result-result yang telah keluar setakat ini, persaingan adalah masih sengit pada masa ini. Dan seterusnya juga terdapat laporan-laporan earnings yang negatif daripada company-company US, especially-nya daripada company-company besar seperti Disney, Affirm, CarGurus, Roblox, Upstart dan sebagainya, yang juga menyebabkan keseluruhan indeks mencatatkan penurunan. Dan tak kurang pentingnya juga ialah dalam pagi ini, dalam pukul 3 ataupun 4 pagi waktu Malaysia tadi, Binance membuat kenyataan bahawa mereka tidak akan meneruskan hasrat untuk membeli FTX. Jadi basically ini adalah lampu hijau untuk pasaran membuat sell off terhadap pasaran Bitcoin dan juga keseluruhan pasaran cryptocurrency, yang mana kita dapat melihat Bitcoin dan keseluruhan pasaran kripto membuat new low lagi pada pagi ini. Anyway, kita akan tengok chart Bitcoin selepas daripada ini. Jadi menurut daripada CZ Binance, melalui due diligence yang mereka lakukan, Binance mendapati bahawa FTX pada masa ini juga mempunyai kes yang dalam siasatan dengan pihak US. Jadi ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan Binance menarik diri daripada deal ini. Dan juga sebenarnya memang very clear bahawa Binance dan FTX ini memang berada dalam perang dingin, memang berada dalam Cold War. Bukan sahaja baru-baru ini, tetapi ini adalah kerana CZ dan Bankman sebenarnya mempunyai dua pandangan yang berbeza terhadap regulation. Yang mana CZ adalah pro terhadap no regulations untuk cryptocurrency, tetapi Sam Bankman lebih kepada pro untuk regulation. Jadi ini adalah memang perbezaan pandangan dan perbezaan approach yang ada di antara kedua-dua CEO ini. Jadi anyway, Binance telah pun membuat keputusan menarik diri daripada deal untuk bailout FTX pada masa ini. Alright, selain daripada itu, kita juga ada data ekonomi iaitu Weekly Mortgage Application Index yang turut jatuh 0.1% malam tadi selepas minggu lepas mencatatkan kejatuhan 0.5%. Jadi again, dalam persekitaran interest rate yang meningkat pada masa ini, permintaan untuk housing juga dilihat telah menurun dengan banyak sejak Muktahir ini. Alright, jadi itu adalah news ataupun headlines yang menggerakkan pasaran untuk malam tadi. Seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 5 aset-aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. Okey, jadi di chart kita sekarang ini ialah pasaran S&P 500 Index Futures, yang mana malam tadi kita dapat melihat S&P 500 kembali membuat kejatuhan, iaitu jatuh daripada paras 3,800 sehingga ke paras 3,740. Jadi pada masa ini S&P 500 dilihat mempunyai paras resistance
resistance yang terhampir ialah di paras 3,860 dan paras support yang terhampir pada masa ini ialah di paras 3,715 lebih kurang. Jadi again, seperti yang kita telah discuss dalam minggu ini, bahawa pasaran adalah menantikan laporan inflation yang akan keluar pada malam ini, yang seterusnya akan mencorakkan ke manakah arah tuju pasaran selepas daripada ini. Jadi kita akan sama-sama memerhatikan data CPI yang akan keluar pada malam ini. Seterusnya untuk pasaran dolar indeks juga membuat kenaikan selepas mencuba paras support yang kita telah discuss malam, iaitu di paras 10950 dan meningkat kembali sehingga ke paras 11050. Jadi pada masa ini kita dapat melihat dolar indeks sedang membuat horizontal channel di paras 113, iaitu paras resistance, dan juga di paras 10950 sebagai support. Jadi again, kita juga menantikan pengumuman data CPI untuk seterusnya melihat bagaimanakah pergerakan dolar indeks daripada sini. Alright, jadi seterusnya untuk pasaran gold juga dilihat agak struggle untuk meneruskan kenaikan di paras 1720 ini, kerana again terdapat pelbagai sentimen-sentimen negatif yang sedang berlaku dalam pasaran untuk masa ini. Jadi pada masa ini gold dilihat agak stabil di antara 1720 dan juga di paras 1700. Overall pada masa ini kita mempunyai paras resistance yang terhampir ialah di paras 1730 dan paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 1680. Alright, seterusnya untuk pasaran Bitcoin. Okey, Bitcoin semalam selepas jatuh daripada ketinggian 20,800 jatuh sehingga ke paras low 17,800 kemudian membuat peningkatan semula sehingga mencuba paras 18,700 ini, dan seterusnya pada pagi ini selepas pengumuman daripada Binance bahawa Binance tidak akan meneruskan deal untuk membeli FTX, kita dapat melihat paras support 17,500 ini dipecahkan dan Bitcoin menuju paras yang lebih rendah, iaitu di paras 15,600 lebih kurang. Jadi kalau kita boleh tengok kepada time frame yang lebih besar, bahawa ini adalah paras breakout pada tahun 2020, dan seterusnya melihat kepada chart ini, paras support yang seterusnya agak signifikan untuk Bitcoin ialah di paras 12,000. Jadi sekiranya momentum bearish ini berterusan, berkemungkinan Bitcoin boleh mencuba paras 12,000 ataupun 11,000 ini kembali. Jadi basically keadaan Bitcoin dan pasaran cryptocurrency pada masa ini adalah sangat-sangat negatif, dan pasaran Bitcoin memerlukan sesuatu catalyst yang positif untuk kembali bullish. Cuma pada masa ini saya tak nampak apa-apa catalyst yang boleh menyebabkan Bitcoin meningkat daripada sini. Jadi besar kemungkinan Bitcoin akan terus berada di bawah paras 20,000 ini untuk beberapa ketika. Alright, seterusnya untuk pasaran US crude oil WTI juga mencatatkan kejatuhan daripada $89 semalam jatuh sehingga ke paras $85. Jadi kejatuhan dalam WTI ini adalah disebabkan laporan inventory US terhadap reserve yang dilihat telah mencatatkan peningkatan untuk SPR, Strategic Petroleum Reserve. Jadi pengumuman data itu menyebabkan WTI crude oil mencatatkan kejatuhan kembali mencuba paras support 85 ini. Alright, jadi pada masa ini kita mempunyai paras support yang terhampir untuk WTI ialah di paras $83 dan paras resistance yang signifikan pada masa ini ialah di paras $93. Alright, jadi itulah update untuk segmen Coffee Time pada pagi ini. Jadi again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran, dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Especially-nya jangan lupa malam ini kita akan ada pengumuman data CPI yang dijangka akan menggegarkan pasaran. Alright, finally terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel Syukri Saham Global, especially-nya yang tak jemu-jemu meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Saya sangat menghargai sokongan kawan-kawan semua. Sekian, Assalamualaikum.